Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia mana-mana saya mendengarkan UMS FM Suara Kampung Lestari 91.1 MHz dan menjadikan saluran radio ini sebagai pilihan anda. Hari ini hari Isnin 23 Jun 2021 bersamaan dengan 12 Zulkaidah 1442 Hijrah. Anda sedang mendengarkan UMS FM. Anda kini bertemakan saya, Haikal. Baiklah, hari ini kita ada satu slot majalah radio iaitu Adakah Penting Pemakaian Nasihat dalam Kehidupan Seharian? Untuk pengetahuan anda, Sembang-Sembang Kampus kita pada hari ini diterbitkan oleh Dr. Intan Sulaiha Ibrahim. Saya di sini juga berharap agar anda semua sentiasa dalam keadaan baik dan sejahtera dengan mengamalkan norma-norma baharu seperti kerap basuh tangan, makan bertutup muka dan mengamalkan SOP yang ditetapkan untuk mengelakkan kita terjangkit dengan COVID-19. Seperti biasa, UMS FM hanya memainkan muzik dan menyajikan hiburan yang terbaik. Jadi jangan ke mana-mana, tunggu selepas ini. Anda sedang mendengarkan UMS FM. Baiklah, kita bertemu kembali dalam slot majalah radio kita pada hari ini yang ada kaitan dengan gaya pemakanan kita. Dan begitu dekat dengan mahasiswa UMS pada masa kini iaitu topiknya. Adakah penting pemakanan sihat dalam kehidupan seharian? Yalah kan, sejak PKP dilaksanakan, kita boleh tengok banyak di laman sosial seperti Facebook, Instagram ataupun Twitter dibanjiri dengan gambar makanan yang bermula dari sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam sehinggalah makan tengah malam. Lengkap jadual makan 5 kali sehari. Paling-paling tidak pun sarapan pagi makan nasi lemak, makan tengah hari nasi biryani, minum petang bihun goreng dan makan malam nasi arak. Sungguh menyelerakan. Dan itulah menu-menu makanan yang menjadi kesukaan kita. Yang kita bimbang adalah ketika kita mahu mencegah penularan wabak COVID-19, penyakit lain pula yang datang disebabkan kegairahan memasak dan makan apa sahaja jenis makanan. Pengambilan makanan yang tinggi kandungan lemak dan gula serta makan tidak mengikut jadual boleh membawa kepada kemudaratan kepada kesihatan kita dalam jangka masa yang panjang, 5 hingga 10 tahun akan datang. Kalau kita lihat, dalam tempoh PKP ini, kebanyakannya rumah mungkin sudah menyediakan stok makanan segera dan makanan tin yang banyak. Sebab kalau kita duduk rumah, mungkin akan buat kita sentiasa bosan lapar atau maham pula makan di depan mata. Takkan dia tengok saja kan? Jadi kawallah jangan sekejap-sekejap buat ambil segera, makan dalam tin atau makanan yang diproses. Jika kita mahu makan juga, mungkin kita boleh ubah suai hidangan dengan kita kurangkan perasa atau cair dalamnya. Serta kita tambah sayuran atau sumber protein seperti telur. Anda sedang mendengarkan UMS FM. Teruskan menyinari hari ceria anda dengan hiburan UMS sana sini. Kerana hari ini Haikal akan berkongsikan kepada anda satu topik slot majalah radio yang sangat menarik. Adakah penting pemakanan sihat dalam kehidupan seharian? Mestilah penting kan pemakanan sihat dalam kehidupan seharian. Tapi Haikal akan berkongsi tentang pemakanan tidak sihat terlebih dahulu yang mana banyak memberikan kesan yang buruk akan menimpa diri kita sekiranya dari awal lagi kita tidak jaga dari segi pemakanan. Banyak penyakit yang akan kita dapat kalau kita tidak sedar akan kesannya yang akan datang. Bercerita tentang kesan buruk ni kan, seandainya kita tidak mengamalkan makanan yang sihat, kita mungkin menjadi salah satu individu yang akan terkena masalah obesiti. Kerana fakta menunjukkan bahawa Malaysia ini merupakan negara pertama yang kedudukan ranking rakyatnya yang mengalami masalah kegemukan. Ini sebab kita ni suka makan makanan yang tidak sihat berbanding makanan yang lebih berkhasiat. Sebagai contohnya, makanan segera seperti snack yang dijual di kedai-kedai runcit yang mudah didapati sekali dan murah harganya. Di situlah kita perlu belajar tahan diri dari membeli makanan yang tidak berkhasiat, yang boleh memberikan kesan yang tidak bermanfaat kepada kesihatan kita. Di samping itu, kita dapat menjimatkan duit. Itulah cara yang bijak. Bukan itu sahaja, kesan buruk yang lain pula sekiranya kita termasuk memilih menu atau makanan dengan kandungan lemak trans, gula putih dan karbohidrat yang tinggi. Mungkin boleh berisiko menjadi punca kepada masalah kesihatan kronik seperti diabetes, hipertensi dan sakit jantung.
Sepatutnya rakyat Malaysia seharusnya mengawal kadar gula dalam darah dengan memastikan cara pemakanan yang diamalkan harus dipantau dengan baik. Antara makanan yang wajib kita jaga untuk mengelak penyakit diabetes ialah kita mestilah mengurangkan pengambilan makanan bergula yang tinggi, makanan bergoreng dan makanan yang punya kadar kolesterol yang tinggi. Harus diingat, makanan yang punya kadar gula yang tinggi adalah musuh utama bagi penghidap diabetes. Maka di situ kita mesti selalu berjaga-jaga dan beringat pada diri kita daripada makan makanan yang terlalu manis dan cuba untuk kita kurangkan bagi mengelakkan diri kita terjebak dengan penyakit diabetes. Risiko lain pula kalau kita tidak mengamalkan pemakanan yang sihat akan menyebabkan kita ditimpa pelbagai penyakit kronik dan terpaksa berulang-alik ke hospital bagi mendapatkan rawatan daripada doktor. Bukan itu sahaja, kos juga diperlukan untuk bayar ubat-ubatan dan rawatan susulan. Itulah risiko sekiranya kita tidak mengamalkan pemakanan yang sihat yang telah dinyatakan oleh Haikal sebentar tadi. Dan kita akan bincang pula apa makanan yang perlu dimakan untuk kita terus kekal sihat. Jangan ke mana-mana, terus bersama UMS FM. Anda sedang mendengarkan Radio Institusi Pertama di Sabah, UMS FM. Masih lagi bersama Haikal di UMS FM, Suara Kepo Lestari 91.1 MHz. Baiklah, sebentar tadi kita baru saja bersembang mengenai majalah radio kita iaitu adakah penting pemakanan sihat dalam kehidupan seharian yang berkaitan kesemua kepada kesihatan kita tadi. Sekarang kita berkongsi pula solusi untuk kita terus kekal sihat. Apa yang perlu kita makan? Kerana pemakanan seharian punca kepada kesihatan seorang, jadi pertama sekali makanan yang harus kita ambil untuk kekal sihat sudah tentulah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kerana sayur-sayuran dan buah-buahan ini mengandungi serat probiotik, vitamin, mineral dan banyak antioksida. Dalam satu kajian yang menyatakan bahawa orang yang paling banyak makan sayur dan buah-buahan kemungkinan hidupnya lebih lama dan kurang risiko penyakit macam jantung, diabetes, obesiti dan macam-macam penyakit lagi. Dan kalau kita nak hidup lebih lama, makan sayur dan buah banyak-banyak. Dalam pemakanan seharian kita, jangan lupa ikan yang berlemak juga boleh membantu kita untuk mendapatkan semua protein yang berkualiti tinggi. Dan juga punya lemak yang sihat, terutamanya ikan yang berlemak seperti salmon yang dimuatkan dengan asid lemak omega 3 dan pelbagai nutrien lain lagi. Kita juga disarankan makan kacang. Walaupun tinggi lemak, tapi sangat berkhasiat kerana kacang penuh dengan magnesium, vitamin E, serat dan bermula dengan pelbagai nutrien yang lain. Ada juga kajian menyatakan bahawa kacang ini boleh bantu dalam mengurangkan berat badan dan boleh menolong diabetes dan penyakit jantung. Dan juga ada setengah bukti menyatakan bahawa makanan ini boleh meningkatkan metabolisme. Malahan juga, semua jenis kacang seperti badam, walnut dan kacang hazel adalah sangat baik untuk otak. Kebanyakannya juga kaya dengan asid lemak omega 3 dan omega 6 serta vitamin E dan vitamin B6 yang turut berfungsi sebagai anti-depression. Setengah kacang yang kaya dengan magnesium dan tiamina juga baik untuk fungsi kognitif dan makanan otak. Oleh itu, jangan lupa makan kacang, ikan, buah-buahan dan sayur-sayuran dalam kehidupan sehari kita dan boleh jadikan snack ketika kita sedang santai seperti tengok TV dan ulang kaji pelajaran. Anda sedang mendengarkan Radio Institusi Pertama di Sabah, UMS FM. Baiklah, itu sahaja selok majalah radio kita pada hari ini yang bertopikkan adakah penting pemakanan sihat dalam kehidupan seharian. Sudah kita kupas. Bagi Haikal, topik sebegini sungguh seronok untuk dikongsikan. Baiklah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Selok majalah radio kita pada hari ini sudah sampai ke penghujungnya. Okey, sampai di sahaja anda bersama dengan saya sehingga bertemu lagi. Pastikan anda kekalkan frekuensi anda di 91.1 MHz UMS FM Suara Kepo Lestari. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin menutup dengan serakat pantun. Ikan bernama si ikan laga, ikan dibeli si anak sahlan. Makan minum hendaklah dijaga, makanan berkhasiat jadi amalan. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kerana memilih saluran radio ini sebagai pilihan terbaik anda dan diharapkan kepada anda semua sentiasa dalam keadaan baik dan ceria selalu. Bye. Assalamualaikum.